Seterusnya kita lihat Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Proses interaksi kepelbagaian peradaban dan etnik bermula di Selat Melaka dengan proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik melalui aktiviti perdagangan dan juga perkahwinan. Melalui proses interaksi antara budaya, maka terbentuk interaksi peringkat tamadun. Ini yang saya nyatakan pada era ataupun fasa prakolonial telah berlakunya interaksi antara pelbagai masyarakat ataupun ketamadunan setiap budaya ataupun masyarakat yang hadir ke tanah Melayu ke Selat Melaka ketika itu, iaitu daripada Timur Tengah, daripada tanah besar China dan juga negara India. Interaksi dalam lingkungan budaya yang sama, hubungan satu budaya dalam sesuatu kaum. Contoh orang Melayu, orang Jawa, Banjar, Bugis, Mandailing, sebagainya. Orang Cina, Hakka, Cantonese, Hainan, Tochiao dan sebagainya. Orang India seperti Malayalam, Punjabi dan sebagainya mempamerkan kepelbagaian budaya dan adat resam keturunan, kepegangan agama yang berbeza tetapi dari segi budaya sama. Golongan masyarakat Hindu di India Utara menerima unsur-unsur keislaman dalam budaya berpakaian, pemakanan dan seni bina. Masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur tertentu termasuk seni bina, muzik, pemakanan dan gaya hidup masyarakat Hindu. Jadi di situ kita melihat ada percampuran budaya ataupun tamadun yang mana dalam batas yang dibenarkan dan tidak mempunyai permasalahan. Baik, seterusnya pada Kesultanan Melayu Melaka, lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Okey. Melaka digelar sebagai The Venice of the East, yang menjadi tempat pertemuan pedagang seluruh dunia seperti dari Arab, Parsi, Cina, India dan sebagainya. Sebagaimana yang telah saya nyatakan, pelbagai aspek menyumbang kepada zaman keagungan Melaka. Antaranya aspek pemerintahan, perlembagaan Melaka berdasarkan ajaran Islam, hukum kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Pemerintahan secara diplomasi dan terbuka mementingkan keharmonian kaum. Buktinya pegawai istana meliputi etnik Melayu dan India. Amalan perkahwinan campur seperti perkahwinan Puteri Hang Lipo dengan Sultan Mansur Shah. Kemudian daripada aspek perdagangan, Undang-Undang Laut Melaka digunakan untuk tujuan menjaga keselamatan Laut Melaka. Kemudian daripada aspek kependudukan, zaman pluraliti akibat penghijrahan pedagang dari Arab, India, China dan negara lain. Kepelbagaian budaya juga dibentuk. Melaka menjadi kota metropolitan dan kota multibudaya. Pluralism budaya hasil daripada pelbagai budaya seperti Arab pra-Islam, Hinduism, Buddhism, Arab Islam, Eropah, Belanda, British dengan budaya alam Melayu sejak abad ke-5 Masihi lagi. Di situ kita lihat berlakunya interaksi, percampuran budaya dan juga masyarakat pada era pra-kolonial ataupun pada zaman sebelum kedatangan penjajah-penjajah ke tanah Melayu. Baik, seterusnya kita lihat pembentukan masyarakat majmuk era kolonialisme Inggeris. Kita lihat kedatangan British ke alam Melayu berlandaskan serampang tiga mata, bermatlamatkan keagamaan, kekayaan dan juga kemegahan. Seterusnya pemisahan antara agama dan sains berlaku di Eropah abad ke-15 Masihi yang dinamakan Rock of Age. Science and Religion in the Fullness of Life oleh Stephen J. Gould. Baik, seterusnya agama dianggap sebagai penyumbang perselisihan pendapat dalam kalangan manusia, pergaduhan dan peperangan. Ini kepercayaan dan juga kefahaman mereka lah. Sains pula dianggap sebagai bersifat sarwa jagat, menyatukan manusia dengan kefahaman yang sama dan hidup aman dan damai.
Dasar pemisahan agama dengan negara diteruskan oleh British di Tanah Melayu dengan British menguasai pentadbiran negara, Sultan menjaga hal ehwal agama, keterbatasan dan adat istiadat Melayu dan pengenalan sistem pentadbiran berdasarkan pengagihan kuasa antara kehakiman, eksekutif dan juga perundangan. Pertembungan antara Islam sebagai agama dan para penganutnya dengan negara kolonial sekular oleh pihak British yang menjajah. Baik, seterusnya warisan dan pendigitalan sejagat. Kita lihat pada pasca era kolonial ni, pasca kolonial kita katakan, teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat adalah satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian. Tanpa sepadan, budaya daripada luar boleh diakses dan diketahui dan juga boleh dipromosi dan juga boleh mendominasi. Aspek media sama ada media elektronik atau media cetak memainkan peranan penting secara langsung atau tidak langsung dalam proses membina kesepaduan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat Malaysia. Budaya Barat telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dan menyerap masuk dalam kehidupan peradaban bukan Barat melalui bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Impak media digital ke atas etika dan peradaban dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi, mendekatkan manusia dari seluruh dunia, meningkatkan taraf hidup dan membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sempadan. Baik, sebagai penutup ataupun kesimpulan daripada perbincangan topik yang ketiga ini, pertamanya, peradaban secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan tinggi, baik halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti, tata susila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Seterusnya, ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah penting kerana boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat. Yang ketiga, pengajaran daripada kitaran sejarah masyarakat patut dijadikan iktibar agar generasi muda tidak leka dengan keamanan dan kemewahan yang dikecapi. Yang keempat, mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan etika dan peradaban juga membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. Seterusnya, yang terakhir, pendedahan terhadap mengenali latar belakang etika dan peradaban masing-masing pula boleh memupuk persefahaman antara satu sama lain. Ini antara kesimpulan yang kita boleh lihat daripada aspek pembelajaran topik yang ketiga. Kita sudah lihat secara umumnya pembentukan masyarakat di Malaysia yang kita katakan wujud pada hari ini melalui beberapa fasa, iaitu fasa pertama, pra-kolonial sebelum kedatangan penjajahan. Ianya terjadi secara semula jadi ketika itu tanah Melayu ataupun Melaka, Selat Melaka menjadi tempat tumpuan ketika itu. Pendatang-pendatang ataupun orang yang hadir daripada Timur Tengah, daripada tanah besar China dan juga negara India untuk berdagang secara semula jadi, kita katakan begitu. Selesai boleh kembali ke negara masing-masing ataupun untuk terus menetap sama ada bersama dengan keluarga yang dibawa ataupun berkahwin dengan orang tempatan, kita katakan begitu. Kemudian pada fasa yang kedua iaitu kolonial, ketika mana kedatangan penjajahan, kedatangan pihak penjajah terutamanya daripada pihak British yang datang untuk menjajah, membawa masuk orang-orang daripada tanah besar China dan juga India untuk dijadikan buruh untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pasca kolonial,
iaitu selepas berlakunya pencapaian kemerdekaan menjadi satu cabaran yang besar kepada keterbukaan daripada sudut pendigitalan, kemudahan untuk dapat kita katakan akses budaya masyarakat yang lain dan sebagainya. Wallahualam, itu sahaja perbincangan kita pada topik yang ketiga, sehingga kita bertemu pada topik yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.